Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, petikan daripada pengalaman seorang Dr. Khalid Al-Jubair hafizahullah ta'ala dalam kerja-kerja perubatan dari sudut motivasi keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Biasanya bila orang sakit, mereka hanya ingat doktor. Mereka ingat hospital, tetapi mereka terlupa kepada sebab-sebab yang menyembuhkan betul-betul, memberi kesembuhan kepada seorang sakit itu, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Amman yujibul muttarra iza da'ah wa yaksifus su. Siapakah yang melepaskan seorang sakit itu apabila mereka berdoa, dan wa yaksifus su, yang melepaskan mereka daripada sebarang kesusahan? Allah Azza wa Jalla. Maka di antara kelebihan seorang doktor yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah apabila doktor ini menggunakan satu senjata yang tidak ada pada orang lain, iaitulah senjata seorang mukmin. Ad-doa silahul mukmin, sebagaimana dikatakan doa itu iaitulah senjata bagi orang mukmin. Demikian juga dengan zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita, sebagaimana kata Dr. Khalid, saya telah pergi ke Maghrib, ke Morocco, untuk melakukan beberapa pembedahan dengan arahan daripada sahibus sumuil malaki Amir Sultan bin Abdul Aziz. Dia telah memberi satu bajet untuk pergi ke sana, mengambil orang-orang yang berhak, yang mustahak untuk mendapat pertolongan dan diberi secara percuma. Tiba-tiba datang seorang perempuan maridah, seorang perempuan Maghribi yang dalam keadaan yang cukup khatir, maridah khatirah, maknanya yang cukup bahaya sebelum amaliyah. Maka kata Khalid, tawakkalna Allah, kami bertawakal kepada Allah dan kami melakukan pembedahan ini selepas daripada perjuangan yang cukup besar. Setelah selesai pembedahan, amaliyah telah selesai, tekanan darah dia turun kepada 40-50 dan terhenti, dia punya perjalanan kencing yang terhenti. Maka keadaan yang menyebabkan berada dalam keadaan yang begitu cemas, yang begitu teruk, dan kami menyangka tidak ada harapan lagi untuk sembuh perkara ini. Selepas percubaan lebih kurang 2 jam memberi bantuan dengan segala kepakaran yang ada, kata Khalid, wa ba'da hazal ana, selepas daripada kepenatan yang begitu dahsyat ini, aku teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Nabi mengatakan, man ada maridan lam yahdur ajaluh. Siapa yang ziarah orang sakit yang belum sampai tempoh ajalnya, faqala indahu sab'a marat, maka dia baca dekat kepada pesakit ini 7 kali bacaan. Para jemaah dengar ini bacaan, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, 7 kali. Kalau perempuan, an yashfiyaki, illa afahu min zalikal marad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah SWT akan beri kesembuhan kepada penyakit yang dilakukan, penyakit yang menimpa seorang itu. Maka kata Khalid, faba'd, aku mula berdoa dengan doa yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dengan penuh keimanan kepada Allah bahawa Nabi tidak berkata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ba'da daqiqatain, selepas 2 minit saya berdoa, saya baca jampi doa ini, aku tengok keadaannya telah berubah, dan dia punya tekanan darah mula naik, dan dia punya air kencing telah berjalan seperti biasa dengan cepat. Dan selepas 2 hari daripada itu, dia telah keluar daripada bilik kecemasan tersebut, dan selepas daripada seminggu pembedahan, dia telah pulang ke rumahnya, falillahil hamdu min qablu wa min ba'd. Para jemaah sekalian, inilah yang kita lihat, bahawa ada perkara-perkara yang kita terlupa, yang kita tertinggal, iaitulah apabila seorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam cerita ini, cerita jampi doa yang maksur ini cukup kuat, iaitulah cerita yang kedua. Kata Khalid, saya telah melakukan amaliyah kepada seorang radhi', seorang baby yang berumur 4 bulan. Dia punya serangan jantung yang begitu dahsyat,
disebabkan oleh orak jantung dia yang tidak stabil, maka kuatu tekanan jantung kanak-kanak ini hanya 10% saja. Maka amaliyah pembedahannya sangat bahaya. Al-muhim, kata Khalid, saya telah melakukan pembedahan dan kami telah melakukan duduk bersama dengan pembedahan ini sampai ke hatta al-fajar, sampai ke subuh. Apabila selesai masalah, nampak tidak memberi kesan, tidak memberi faedah, maka kami buka dia punya bantuan jihadul qalb, tekanan jantung dia ni kami buka, tapi tidak faedah. Maka bila sampai subuh, kita beri perusaha, fa in kataballahu lahul haya, kalau Allah Taala tulis budak ni hidup, maka hiduplah. Wa in tawaqqafa qalbuhu, kalau jantung dia terus tak berfungsi, maka itu semua urusan Allah Azza wa Jalla. Lepas daripada keadaan ni, kami buka dia punya wayar ni ba'da 17 daqiq, selepas 17 minit, aku tengok kepada alat pernapasan dia, jantung dia bergerak naik tinggi. Dan saya tanya kepada pegawai pembantu saya, adakah kamu beri ubat untuk aktifkan jantung? Dia kata tak. Aku teringat kepada salah seorang daripada pembantu saya tadi. Dia datang, dia letak tangan dia di atas dada baby ni dan dia baca. Saya tanya dia, awak jampi dia tadi? Qala na'am. Summa tahassanat halut radhi'. Berubah keadaan budak yang memang tukuk teruk tadi. Selepas daripada itu, mereka dia tahassanat halut radhi' wa kharaja minal mustashfa. Dia boleh keluar daripada hospital hanya selepas 3 minggu daripada peristiwa itu. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ingatlah, doa, ruqyah, bacaan kita yang kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua perkara. Yang pertama, bila kita baca, orang sakit akan naik dia punya maknawiyat, naik semangat dia bila kita dengar bacaan. Yang kedua, Allah Ta'ala Asy-Syafi, Allah Ta'ala yang menyembuhkan dengan sebab keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada apa yang ditaujihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup kuat, maka insya-Allah kesembuhan akan datang dengan sebab perkara ini. Para doktor khasnya yang merawat pesakit, tolonglah bacalah jampi-jampi yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan berdoalah untuk pesakit kamu. Demikian juga orang yang datang ziarah, keluarga yang menjaganya, jangan asyik duk baca surat khabar, duk baca SMS je. Bacalah doa-doa, mudah-mudahan mereka mendapat pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.